Adakah kawasan pedalaman di Malaysia itu kawasan miskin? 4 orang mahasiswi dari sebuah universiti berprestige di China telah melawat kawasan pedalaman di Malaysia. Sebelum berlepas, mereka sudah membuat kesimpulan bahwa kawasan luar bandar Malaysia adalah tempat yang mundur miskin dan pasti tempat yang suram serta tidak bermaya. Dengan pikiran ini mereka memulakan perjalanan. Namun setibanya di sana, apa yang terbentang di hadapan mata mereka sama sekali berbeza daripada yang dibayangkan. Jalan raya yang sempurna, kehidupan yang selaras dengan alam semula jadi, dan wajah penduduk yang tenang. Realiti kawasan pedalaman Malaysia telah membuat mereka terdiam dan perlahan-lahan mengubah pandangan mereka. Apakah perubahan yang berlaku dalam pikiran mereka? Mari kita ikuti kisah ini. Chen Yulinglin, Meifang, Li Xiaolan, dan Ziyu adalah rakan sekelas dari universiti terkenal di China. Mereka yakin bahwa China yang terus berkembang adalah kuasa utama Asia, manakala Malaysia baik dari segi ekonomi maupun budaya, adalah wilayah yang sudah statik. Terutama Yuling yang merupakan ketua kumpulan memiliki keyakinan yang kuat. Dia sering menyatakan bahwa Malaysia sudah ketinggalan zaman dan tidak dapat bersaing dengan perkembangan China. Suatu hari, semasa rehat makan tengah hari keempat-empat, mereka berbincang tentang destinasi percutian musim bunga di sebuah kafe. Sambil memegang telepon pintar, Xiaolan berkata, "Seronoknya kalau dapat melancong kemana-mana cuti ini." Ziyu bergurau. "Apa kata kita pergi tengok kawasan pedalaman Malaysia? Pasti banyak rumah usang dan orang miskin kan?" Kata-kata ini menyalakan mata Yuling. "Ide bagus. Mari kita lihat dengan mata kepala sendiri betapa teruknya kawasan pedalaman Malaysia. Kita jadikan ia bukti dan kongsi di media sosial, biar semua orang tahu keadaan sebenar Malaysia." Mei Fang agak ragu-ragu. Tetapi melihat semangat rakan-rakannya, dia bersetuju. Mungkin menarik juga untuk melihatnya. Semasa memilih destinasi mereka mencari tempat yang paling mungkin menunjukkan kemunduran Malaysia. Oleh itu mereka memilih kawasan Hulu Terengganu, pedalaman Terengganu, atau kawasan yang jauh dari ibu kota seperti Kuala Lumpur yang mereka dengar mengalami penghijrahan penduduk ke bandar. Di Hulu Terengganu pasti ada kawasan terbiar di sana-sini. Itu yang terbaik untuk mengesahkan keadaan sebenar kawasan pedalaman Malaysia, kata Xiaolan sambil tersenyum. Namun perjalanan ini akan menjadi pengalaman yang jauh melebihi jangkaan mereka. Tidak lama kemudian mereka sadar bahwa kawasan pedalaman Malaysia adalah dunia yang sama sekali berbeza daripada apa yang mereka sangka. Setelah merancang perjalanan Yuling, mengumumkan di media sosial, "Kami akan mendedahkan wajah sebenar kawasan pedalaman Malaysia. Pasti akan ada pemandangan terbiar rumah lama dan jalan yang tidak bermaya." Ziyu menyokong betul. Tempat sebegitu pasti jauh ketinggalan berbanding bandar-bandar di China. Sebaliknya, Mei Fang mempunyai perasaan yang sedikit berbeza. Dia agak berminat dengan budaya. Malaysia pernah melihatnya melalui film dan musik pop, serta pemandangan dan kehidupan penduduknya. Tetapi dia terpaksa tunduk kepada Yuling dan Ziyu yang bersemangat lalu tidak menyuarakan pendapatnya. Xiaolan sebagai influencer mula bersiap sedia untuk mempromosikan keadaan menyedihkan kawasan pedalaman Malaysia. "Saya akan edit dan muat naik foto dan video perjalanan ini. Pengikut saya pasti suka. Ini peluang untuk menyampaikan realiti Malaysia," katanya. Dia mengosongkan ruang simpanan telepon pintar dan menyediakan peralatan videografi. Keempat-empat mereka membeli tiket penerbangan ke Malaysia dan menyelesaikan persiapan perjalanan. Sehari sebelum berlepas, Yuling sekali lagi berkata kepada semua orang, "Melalui perjalanan ini, kita akan mendedahkan kebenaran kawasan pedalaman Malaysia dan menyebarkannya ke seluruh dunia." Ziyu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kalau kawasan itu macam kawasan Setinggan, memang bahan yang terbaik lah." Dalam suasana ini, Mei Fang merasakan sedikit kebimbangan. Adakah kawasan pedalaman Malaysia benar-benar seteruk itu? Tetapi dia tidak menyuarakan keraguan itu. Dia memutuskan untuk mengesahkannya dengan mata sendiri sepanjang perjalanan. Maka bermulalah perjalanan keempat-empat mereka untuk membuktikan kemunduran kawasan pedalaman Malaysia. Namun, apa yang akan mereka saksikan di Malaysia adalah dunia yang jauh di luar jangkaan mereka. Hari keberangkatan tiba. Keempat-empat mereka mendaftar masuk di lapangan terbang di China dan menaiki penerbangan ke Malaysia. Di dalam pesawat mereka masih berbincang. "Lapangan terbang Malaysia mesti kecil dan lama kan? Sebaik sahaja sampai kita terus live di media sosial dan tunjuk betapa mundurnya tempat itu." Namun sebaik sahaja mereka melangkah keluar di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur KLIA, mereka terhenti seketika.
Ruang lapangan terbang itu luas dilengkapi dengan kemudahan terkini dan kelihatan bersih dan teratur di mana-mana. Xiaolan mengeluarkan telepon pintarnya dan merakam sambil bergumam. Jauh lebih cantik daripada yang saya bayangkan. Ziyu bertegas. Ah, ini sebab ia pintu masuk ke Kuala Lumpur. Tunggu sampai kita sampai ke kawasan pedalaman, pasti sama seperti yang kita bayangkan. Dari lapangan terbang mereka menaiki bus ekspres yang selesa menuju ke negeri pantai timur. Lebih banyak kejutan menanti mereka. Bus itu selesa tempat duduk empuk dan penumpang di sekeliling senyap dan teratur. Mei Fang melihat keluar tingkap dan bergumam. Sungguh teratur agak mengejutkan. Tetapi Yuling menjawab seolah-olah meyakinkan dirinya sendiri. Belum lagi, kita akan lihat realiti Malaysia apabila kita tukar bus ke kawasan pedalaman yang sebenar. Seterusnya mereka tiba di stesen bus di Bandar Kuala Terengganu. Sebaik saja mereka melangkah ke platform mereka terkejut sekali lagi. Walaupun tidak ramai, orang stesen itu kemas bersih dan tiada sampah langsung kelihatan. Di sekitar stesen jalan raya diturap rata dan bersih, dan bangunan-bangunan dijaga dengan baik. Inikah kawasan pedalaman Malaysia? Ziyu berbisik kebingungan. Xiaolan cepat-cepat mengeluarkan telepon pintarnya dan mengambil gambar sambil berkata teragak-agak, kenapa tak sama langsung dengan apa yang saya pikirkan. Penduduk tempatan juga berbeza daripada yang mereka jangka. Mereka ramah dan mesra dengan rela hati menunjukkan arah kepada mereka sebagai pelancong. Mei Fang berkata, suasananya sangat berbeza daripada Cina. Ziyu juga dengan jujur berkata, nampak macam agak bagus. Pada ketika ini, keraguan mula timbul di hati mereka. Tetapi Yuling berkata, mereka belum nampak kawasan pedalaman Malaysia yang sebenar. Destinasi seterusnya adalah tempat yang lebih ulu. Di sana barulah kita akan nampak realiti. Maka keempat-empat mereka meneruskan perjalanan ke destinasi seterusnya menuju ke kawasan yang lebih jauh dari bandar. Dari Kuala Terengganu mereka menaiki bus henti-henti yang menuju ke pedalaman Terengganu. Dari tingkap bas pemandangan sawah padi yang luas terbentang. Padi yang hijau melambai ditiup angin dan bunyi gemercik air sungai kedengaran. Ziyu melihat keluar tingkap dan bergumam. Walaupun alam semula jadi sebesar ini, mengapa orang kampung terus tinggal di sini? Dalam pikirannya stereotype bahwa kawasan pedalaman Malaysia adalah tempat yang mundur dan miskin. Masih wujud. Apabila mereka turun dari bas pemandangan yang terbentang di hadapan mereka seperti sebuah lukisan. Rumah-rumah kampung tradisional tersusun rapi dengan halaman rumah yang dihiasi bunga-bunga berwarna-warni. Jalan raya diturap bersih dan rata, tanpa sehelai sampah pun di atas tanah. Pemandangan yang jauh berbeza daripada jangkaan ini menyebabkan Xiaolan secara semula jadi mengambil telepon pintarnya untuk merakam. Kejap, adakah ini benar-benar kawasan pedalaman Malaysia yang kita bayangkan? Semasa berjalan-jalan di sekitar kawasan itu, mereka menemui sebuah kedai kraftangan tempatan. Di pintu masuk dipamerkan perhiasan buatan tangan dan anyaman. Seorang wanita warga emas tersenyum menyambut mereka di dalam kedai. Yuling melihat kedai itu dengan tidak berminat dan bergumam. Siapa yang akan beli benda-benda macam ini? Namun pemilik kedai Makcik Aisyah berkata dengan bangga, kami menghargai craft ini yang diwarisi turun-temurun. Mendengar kata-kata ini, Mei Fang terkejut dan berkata, penduduk di sini sangat berbangga dengan budaya mereka. Walaupun Ziyu masih ragu-ragu melihat penduduk yang hidup dengan tenang dan penuh kebanggaan mula mengubah pikirannya sedikit demi sedikit. Tiba waktu makan tengah hari. Keempat-empat mereka memutuskan untuk masuk ke sebuah warung kecil yang menyajikan masakan yang dibuat daripada sayur-sayuran segar tempatan dan sambal buatan sendiri. Ia hidangan ringkas tetapi penuh kehangatan. Selepas suapan pertama, mata Ziyu membulat. Sedapnya. Dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Yoling walaupun enggan menyentuh sudu. Kedalaman rasa dan kesegaran itu membuatkannya bergumam. Padahal cuma tempat di kampung macam ni. Maka stereotip mereka tentang kawasan pedalaman Malaysia yang miskin dan mundur mula runtuh sedikit demi sedikit. Namun perubahan ini baru bermula. Selepas melihat pemandangan indah dan kehangatan penduduk Xiaolan, secara spontan mengambil telepon pintarnya dan mula merakam. Dia adalah seorang influencer dengan puluhan ribu pengikut dan berpengaruh di China. Pada mulanya, dia berniat untuk mendedahkan kemunduran kawasan pedalaman Malaysia, tetapi kawasan yang dilawatinya jauh melebihi jangkaannya. Xiaolan merakam saat matahari terbenam, mewarnai sawah padi dengan warna keemasan, dan memuat naik dengan kapsian ringkas.
kawasan pedalaman Malaysia yang tidak disangka-sangka tenang dan indah. Dalam beberapa menit, banyak pengikut mula memberi komen. Cantiknya, lain sangat dengan kawasan luar bandar Cina. Kampung di Malaysia macam lukisan. Sambutan yang melebihi jangkaan itu mengejutkan Xiaolan. Komen-komen membanjiri laman posnya. Ziyu menjenguk dari tepi dan bergumam. Semua orang terkejut. Memang tak sama dengan kawasan pedalaman Malaysia yang kita bayangkan. Dia sendiri sudah mula terdiam melihat kebersihan, ketertiban, dan ketenangan hidup penduduk di sini. Yuling walaupun masih kelihatan tidak boleh menerima mula mengubah pikirannya secara beransur-ansur apabila melihat penduduk tempatan melindungi cara hidup tradisional mereka dengan bangga. Ini sama sekali berbeza daripada kemunduran yang mereka anggap. Mei Fang pula terpesona sepenuhnya dengan pemandangan sawah yang tenang dan indah. Dia merenung sawah yang luas itu dan perlahan-lahan meluahkan kata-kata seolah-olah dia menyadari sesuatu. Kawasan pedalaman Malaysia bukan sekadar kampung kan? Saya rasa ia tempat yang tenang dan damai, tetapi juga kaya dengan budaya dan sejarah yang mendalam. Mendengar kata-katanya, Xiaolan mengangguk seolah-olah bersetuju. Dia sendiri tidak berminat dengan kawasan pedalaman Malaysia sebelum datang ke sini, tetapi kini dia mula memahami daya tarikannya. Malam itu keempat-empat mereka berbual dengan riang di bilik homestay mereka melegakan kepenatan siang hari. Xiaolan memegang telepon pintar dan memikirkan kandungan pos baharu. Selepas berpikir sejenak dia berkata, "Saya datang untuk melancong, tetapi cara hidup di sini banyak yang boleh kita pelajari." Kata-kata ini menunjukkan bahwa perjalanan itu bukan sekadar melawat tempat, tetapi juga penemuan yang lebih mendalam. Keesokan paginya, keempat-empat mereka melawat pasar tani tempatan. Di sana terdapat sayur-sayuran segar dan kraft tangan dipamerkan, semuanya bersinar seolah-olah membawa kebanggaan penduduk setempat. Barang-barang ini bukan sekadar produk. Ia memancarkan hati pengusaha. Pemandangan ini di mana kebanggaan penduduk tempatan diterjemahkan ke dalam sektor pelancongan membuat keempat-empat mereka terkejut. Ziyu tidak lagi dapat berkata bahwa kawasan pedalaman Malaysia sedang merosot. Sesuatu dalam dirinya telah berubah. Pemandangan kampung yang pada mulanya hanyalah pemandangan kini menjadi tempat yang mempunyai makna yang lebih mendalam di matanya. Mereka mula merasakan sedikit demi sedikit bahwa perjalanan ini bukan hanya untuk mendedahkan realiti kawasan pedalaman Malaysia, tetapi juga peluang untuk menilai semula nilai-nilai mereka sendiri. Semakin lama mereka tinggal, semakin banyak perubahan dalam hati keempat-empat mereka. Pada mulanya mereka menganggap kawasan pedalaman Malaysia sebagai kawasan yang mundur dan miskin, tetapi realitinya sangat berbeza. Penduduk di sini tenang dan mesra persekitarannya, bersih, setiap rumah dijaga dengan baik, dan budaya tradisional diwarisi. Cara hidup yang makmur dan penuh kebanggaan telah berakar umbi di sini. Suatu hari mereka dijemput menghadiri majelis komuniti penduduk tempatan. Orang ramai menyambut mereka dengan mesra dan berkongsi tentang kehidupan mereka. Kami telah hidup di sini bersama alam selama beberapa generasi. Walaupun mungkin tidak semudah kehidupan di bandar, ada sejenis kemakmuran lain di sini, kata seorang lelaki warga emas sambil tersenyum. Ziyu tenggelam dalam pikiran mendengar kata-kata itu. Dalam persepsinya masih ada stereotip bahwa kampung adalah mundur dan ketinggalan zaman. Tetapi orang-orang di hadapannya berbangga dengan kehidupan mereka dan kelihatan puas. Ada orang yang hidup dengan penuh kebanggaan sebegitu rupa. Ziyu bergumam pada dirinya sendiri. Namun di hati Yuling perasaan bercampur baur masih berlegar. Sebagai seseorang yang sentiasa percaya bahwa Cina adalah negara Asia yang paling maju, mengakui keindahan dan kehidupan makmur kawasan pedalaman Malaysia, terasa seperti mencalar harga dirinya. Tapi ini mungkin pengecualian. Mereka tetap tidak dapat menandingi kepesatan pembangunan China. Yuling coba meyakinkan dirinya dengan terdesak. Malam itu, keempat-empat mereka berbual di bilik homestay. Xiaolan melihat telepon pintarnya dan berkata dengan sedikit teruja, "Tengok pos, saya tular dengan pantas." Kata-kata ini menyebabkan ketiga-tiga yang lain segera mengalihkan pandangan. Di skrin Xiaolan sejumlah notifikasi yang menakjubkan berderet. Komen daripada pengikutnya terus muncul. Pemandangan itu seperti gelombang. Isi komen semuanya penuh kejutan dan kekaguman. Mei Fang berbaring di katil dan berkata perlahan, "Mungkin kita terlalu kurang tahu tentang Malaysia." Yuling berpikir sejenak kemudian mengangguk. Walaupun masih ada sedikit ego dalam dirinya, dia merasakan nilai-nilainya telah tergugat dalam perjalanan ini. Tapi China pun tak kalah. Tengok pembangunan di Beijing dan Shanghai. Yuling berhenti separuh jalan.
Keesokan paginya mereka berpeluang melawat sekolah kebangsaan tempatan. Di sana kanak-kanak bermain dengan riang dan guru-guru mengajar mereka dengan teliti. Walaupun di kawasan pedalaman kemudahan pendidikan pun lengkap, kata Ziyu. Penduduk tempatan berusaha keras dalam pendidikan demi masa depan anak-anak mereka. Tujuan perjalanan ini adalah untuk membuktikan kemunduran kawasan pedalaman Malaysia, tetapi apa yang mereka lihat adalah dunia yang sebaliknya. Kehidupan penduduk sama sekali tidak miskin, malah makmur dari segi rohani dan komuniti berfungsi dengan baik. Yuling melihat pemandangan dari tingkap bas dan berpikir apa sebenarnya yang kita ingin lihat. Dia mula menyadari betapa sempitnya pandangannya terhadap Malaysia selama ini. Selepas meninggalkan kampung keempat-empat mereka singgah di sebuah kawasan sawah yang terkenal sawah padi sekincan atau kawasan sawah yang luas di pantai timur. Untuk lawatan terakhir, sebelum pulang ke negara asal, pemandangan sawah yang luas di bawah cahaya matahari terbenam sungguh indah dan seperti mimpi. Xiaolan terpesona dengan keindahan sekeliling, segera mengeluarkan telepon pintar dan mula merekam video. Melihat pemandangan matahari terbenam dan ombak padi keemasan, dia terpaksa menyatakan kekagumannya. Pemandangan ini juga menenangkan hati Mei Fang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bergumam, udara ini bersih sangat. Rasa segar. Ziyu memerhatikan kedua-dua rakannya dan berpikir dalam diam. Dia rasa kawasan luar bandar di China juga banyak yang hebat, tetapi ada sesuatu yang berbeza di sini. Dia berbisik, kampung di Cina pun cantik, tapi ada rasa istimewa di sini. Kata-kata ini menunjukkan bahwa prasangkanya terhadap kawasan pedalaman Malaysia yang dirasakan sepanjang perjalanan itu semakin pudar digantikan dengan tanggapan baharu. Dia merasakan stereotip bahwa kawasan pedalaman Malaysia adalah kawasan miskin, hampir musnah sepenuhnya dalam dirinya. Yuling memerhatikan ketiga-tiga mereka dengan wajah yang rumit. Dia keliru karena hatinya terharu melihat keindahan Malaysia padahal dia selalu meremehkannya. Namun satu peristiwa berlaku yang mengubah pikirannya secara muktamad. Xiaolan mengambil gambar sawah keemasan dan matahari terbenam sebagai latar belakang. Apabila dia menunduk melihat skrin air mukanya, tiba-tiba berubah. Image yang dipaparkan pada foto itu jelas seperti diambil oleh juru gambar profesional. Garis besar pergunungan di kejauhan jelas kelihatan, dan warna langit serta keemasan padi sangat menyerlah. Tak sangka langit sangat cerah. Mei Fang menjerit terkejut. Ziyu juga bergumam, tak mungkin dapat ambil gambar macam ini di Beijing. Langit selalu kelabu, disebabkan PM2,5. Yuling merenung foto itu tanpa berkata apa-apa. Dia senantiasa menganggap Malaysia sebagai tempat yang mundur dan statik. Tetapi foto di hadapannya membuktikan pikirannya salah. Pada saat ini, sesuatu berubah dalam hati keempat-empat mereka. Mereka berasa sedikit malu dengan diri mereka yang dahulu meremehkan kawasan pedalaman Malaysia. Duduk di bangku di tepi sawah, keempat-empat mereka merenung skrin telepon pintar dalam keheningan yang lama. Dalam foto yang mereka ambil, terdapat langit yang biru jernih, pergunungan yang jelas, dan ombak padi yang indah disinari matahari terbenam. Ia adalah foto yang sesuai dijadikan kulit majalah. Di China, kita sentiasa dikelilingi oleh PM2,5 dan asap kilang, kata Mei Fang perlahan. Tapi udara Malaysia bersih sangat. Kenapa kita tak sedar sampai sekarang, Ziyu bergumam dengan wajah yang rumit. Kawasan pedalaman Malaysia tak sama langsung dengan kampung di Cina. Ia bukan mundur, malah ada rasa kemakmuran yang tiada di bandar. Pandangan bahwa kawasan pedalaman Malaysia adalah kawasan merosot telah terbalik sepenuhnya oleh pemandangan di hadapan matanya. Xiaolan sedang melihat komen pengikutnya. Foto dan video yang dimuat naiknya di media sosial terus mendapat sambutan. Tak sangka Malaysia ada kampung yang cantik macam ni. Jauh beza dengan kampung di Cina. Betul ke gambar ni tak diedit. Tak percaya. Begitulah komen-komen terkejut yang terkumpul. Mungkin kita betul-betul salah, kan, Xiaolan berkata perlahan. Yuling tidak menjawab, tetapi wajahnya jelas menunjukkan nilai-nilainya sedang bergolak. Mengimbas kembali perjalanan itu, Yuling menyadari betapa berat sebelah pandangannya selama ini. Anggapan bahwa kawasan pedalaman Malaysia miskin dan merosot hanyalah andaiannya yang berat sebelah. Keadaan sebersih ini adalah perkara biasa di sini. Sejujurnya, saya agak cemburu, kata Ziyu. Walaupun dia enggan mengakui kekurangan negaranya, dalam hatinya dia terpaksa mengakui keunggulan persekitaran Malaysia. Malam itu keempat-empat mereka berbual hingga larut malam di homestay. Mungkin kita memang tak kenal Malaysia langsung, kata Mei Fang. Semua orang mengangguk dalam diam. Maka pandangan keempat-empat mereka terhadap Malaysia sedang mengalami perubahan besar.
Namun ini baru permulaan. Pagi terakhir, keempat-empat mereka berpeluang melawat ladang padi tempatan. Di sana, mereka bertemu dengan seorang lelaki berusia 70, An Encik Kasim. Kamu semua dari Cina ya? Selamat datang, selamat datang. Encik Kasim menyambut mereka dengan senyuman mesra. Masa muda saya pernah ke Cina. Memang tempat yang kaya dengan budaya dan sejarah yang hebat. Kata-kata Encik Kasim mengejutkan keempat-empat mereka. Mereka tidak menyangka seorang warga emas di kampung Malaysia akan menunjukkan rasa hormat sebegitu terhadap China. Tapi macam mana pertanian di sini dapat bertahan? Kan ramai orang muda yang pindah ke Bandar Yuling bertanya dengan terus terang. Inci Kasim menunjuk ke arah sawah dan menjawab, memang bilangan penduduk berkurang, tapi kami yang tinggal berusaha untuk berinovasi. Kami bawa masuk teknologi pertanian terkini, tanam hasil yang berkualiti, dan jual terus ke restoran mewah di bandar. Lagipun sejak kebelakangan ini, ada anak muda yang balik kampung. Anak lelaki saya yang kerja di KL pun dah balik 5 tahun lepas dan sekarang bekerja dengan saya. Pada masa itu anak Encik Kasim Khairul muncul. Dia berusia 30 komaan. Walaupun masih ada gaya bandar, dia cekap memakai pakaian kerja ladang. Saya dulu kerja di Syarikat Teknologi di Kuala Lumpur, tapi saya nak warisi pertanian di kampung. Sekarang, saya gunakan drone dan pertanian pintar AI untuk menanam padi dan sayur-sayuran berkualiti tinggi dengan cekap jelas Khairul. Penerangan Khairul membulatkan mata keempat-empat mereka. Kawasan pedalaman Malaysia menggunakan teknologi terkini dan generasi muda kembali dengan bangga. Ini memberi kesan yang besar kepada mereka. Macam mana dengan pendapatan Xiaolan bertanya dengan sopan. Sama seperti pekerja bandar malah mungkin lebih tinggi. Beras organik keluarga kami kadang-kadang boleh dijual ratusan ringgit sekampit di pasar raya mewah di KL. Lagipun kos sara hidup di sini murah. Dan yang paling penting boleh tinggal bersama keluarga. Kata-kata Khairul membuat keempat-empat mereka terdiam. Pada saat itu stereotip mereka bahwa kawasan pedalaman Malaysia adalah miskin hancur sama sekali. Encik Kasim menghadiahkan mereka beras segar sebagai cenderahati. Saya gembira kalau kamu dari China dapat merasa hasil kawasan pedalaman Malaysia. Kehangatan ini menyebabkan mata Yuling berkaca. Dia menyadari betapa bodohnya dia karena meremehkan Malaysia selama ini. Kami minta maaf sangat. Kami selalu memandang rendah kawasan pedalaman Malaysia, kata Yuling sambil menundukkan kepala. Encik Kasim tersenyum lembut. Tak mengapa. Yang paling penting ialah datang ke sini dan melihat dengan mata sendiri. Sama ada China atau Malaysia, kita semua ada banyak perkara yang boleh dipelajari daripada satu sama lain. Kata-kata ini mengubah hati keempat-empat mereka secara muktamad. Mereka belajar daripada seorang petani kampung bahwa perkara penting bukanlah pertembungan antara wilayah, tetapi persefahaman dan rasa hormat antara satu sama lain. Sekembalinya ke Cina, keempat-empat mereka meneruskan kehidupan masing-masing. Tetapi pengalaman di Malaysia telah mengubah nilai-nilai mereka secara drastik. Xiaolan menyunting semula foto dan video perjalanan itu, dan menerbitkannya di media sosial dengan tema baharu realiti kawasan pedalaman Malaysia yang sebenar. Dia membandingkan kawasan pedalaman Malaysia yang merosot, yang dia bayangkan dengan keindahan sebenar Hulu Terengganu, menyampaikan jurang perbezaan itu. Post itu segera tular. Pengikutnya terkejut. Tak sangka ada kampung yang cantik macam ni. Jauh beza dengan kampung di China. Ternyata bukan bandar sahaja, kampung di Malaysia pun setanding negara maju. Xiaolan berasa malu dengan post lamanya yang pernah mengejek Malaysia. Melihat reaksi pengikutnya, dia berazam untuk menyampaikan maklumat yang lebih jujur pada masa hadapan. Meifang akibat perjalanan itu semakin mendalami minatnya terhadap budaya Malaysia. Sekembalinya dia mula mengkaji dasar alam sekitar dan pembangunan luar bandar Malaysia. Dia juga mula belajar bahasa Melayu. Dia ikhlas merasakan bahwa Malaysia mempunyai banyak perkara untuk dipelajari. Ziyu sentiasa meremehkan kawasan pedalaman Malaysia sebelum perjalanan, tetapi setelah melawatnya, dia menyadari kesilapannya. Kawasan pedalaman Malaysia bukan sekadar kampung, ia mempunyai rasa kemakmuran yang istimewa. Dia ingin lebih ramai orang mengetahui daya tarikan kawasan pedalaman Malaysia dan mula menulis panduan perjalanan. Yuling pula mengalami perubahan terbesar. Dia menyadari betapa sempitnya dunia yang dilihat oleh dirinya yang meremehkan Malaysia dan menganggapnya sebagai wilayah yang statik. Dunia ini luas. Saya mesti pergi ke lebih banyak tempat lihat. Dan belajar, dia bergumam sambil mula merancang perjalanan baharu. Suatu hari, Yuling berpeluang membuat pembentangan di kelas universiti bertajuk Peranan Wilayah dalam Asia Modern.
Dia tanpa ragu-ragu berkongsi pengalamannya di kawasan pedalaman Malaysia. Saya dulu anggap kawasan pedalaman Malaysia adalah tempat yang mundur, tetapi apabila saya melawat, saya menemui masyarakat mampan yang menggabungkan teknologi terkini dengan tradisi. Mereka menjaga alam sekitar, mengekalkan komuniti, dan mencipta tempat yang menarik yang boleh menarik kembali generasi muda. Saya rasa ini banyak yang boleh dipelajari untuk pembangunan luar bandar di China. Pelajar-pelajar yang mendengar pembentangan itu terkejut dengan perubahan Yuling karena dia sebelum ini tidak pernah memuji Malaysia. Profesor juga memuji. Itu penemuan yang hebat. Pembentangan ini mengajar kita betapa pentingnya untuk pergi sendiri dan melihat dengan mata sendiri. Kini keempat-empat mereka kerap berhubung dan mengenang perjalanan itu. Mereka juga merancang untuk melawat kawasan luar bandar di negara lain pula. Media sosial Xiaolan kini masih memuat naik foto kawasan pedalaman Malaysia menjadi pencetus untuk ramai orang Cina mengubah prasangka mereka terhadap Malaysia. Mei Fang lulus ujian bahasa Melayu dan bercita-cita untuk bekerja dalam pertukaran budaya dua hala pada masa hadapan. Ziyu menyiapkan buku perjalanannya dan menerbitkan sebuah buku yang mengandungi message untuk mengetepikan prasangka. Yuling yang mengambil jurusan hubungan antara bangsa bercita-cita untuk menjadi diplomat dan menyumbang kepada keamanan dan persahabatan antara kedua-dua negara. Kawasan pedalaman Malaysia sama sekali bukan kawasan miskin. Di sana terdapat alam semula jadi yang kaya dan orang yang hidup dengan penuh kebanggaan. Yang paling penting terdapat hati yang mesra menyambut tetamu. Maka perjalanan keempat-empat mereka berakhir, tetapi bagi mereka ia adalah langkah pertama ke dunia baharu. Kepentingan untuk mengetepikan prasangka dan melihat dengan mata sendiri dan keindahan menghormati serta memahami budaya yang berbeza. Keempat-empat mereka belajar pelajaran hidup yang paling berharga di kawasan pedalaman Malaysia. Bagaimana cerita hari ini? Terima kasih karena membaca.